Bang aja sudah makan tamar, terus saya makan full meal. Full meal ya, bukan full table ya. Bukan full stomach ya. Lepas tu baru saya sembahyang. Mana paling afdal ya? Yang pertama, yang kedua ke yang ketiga? Yang ketiga, pandai-pandai awak bilang yang kedua. Kebanyakan orang kita bilang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sesi kita kali ini, kita ambil kesempatan untuk sedikit menyentuh tentang ibadat puasa kita dalam bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas hari raya kita buka kitab baru. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, dimudahkan segala urusan. Kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, dan nak masuk bulan Ramadan perlu ada persiapan-persiapan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan atas umat terdahulu sebelum kamu, supaya kamu beroleh takwa. Difardukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita berpuasa. Maka pada pagi ini saya, sebagaimana setiap kuliah Ramadan, bukan kuliah Ramadan, ceramah Ramadan saya selalu sentuh 4 perkara ini juga. Pusing-pusing 4 perkara ini juga tentang puasa. Yang pertama, mesti ada. Yang kedua, tak boleh ada. Yang ketiga, mesti banyak, biar banyak. Yang keempat, biar sikit. Yang pertama, mesti ada. Yang kedua, tak boleh ada. Yang ketiga, biar banyak. Yang keempat, biar sikit. Ini nanti kita bincanglah. Kalau banyak waktunya, banyaklah setiap item tu kita bincangkan. Mesti ada ilmu puasa. Tahu syarat, rukun, batalnya, fiqahnya. Kita kena revise. Kalau kita ada time, kita revise banyak perkara-perkara mengenai puasa ya. Kalau tidak, yang ada kita sentuh 1-2 pun jadilah. Tak boleh ada. Yang pertama, mesti ada tadi ilmu puasanya, belajar syarat dan rukunnya, perkara-perkara batalkannya. Yang kedua, tak boleh ada maksiat dalam puasa. Tak boleh ada dosa dalam puasa. Tak boleh ada mengumpat, tak boleh ada mendengar yang haram, tak boleh ada melihat yang haram. Itu membatalkan pahala puasa. Konsentrasi, jangan berbual, jangan bercakap. Tidak boleh ada dalam puasa segala maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, segalanya tidak boleh ada. Itu membatalkan pahala puasa. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tidak hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga sahaja. Jadi tidak boleh ada segala bentuk dosa dalam ibadat puasa, membatalkan pahala puasa. Begitu cermat sekali orang-orang alim, sehingga kan di situ ada dalam bab lisan, ada kiranya umpat yang tak berdosa. Di situ ada juga kiranya bohong yang tak berdosa. Itu pun mereka tak nak sebut dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Takut menjejas pahala puasa mereka. Takut menjejas ibadat puasa mereka gitu ya. Cukup cermat sekali. Jadi yang kedua tadi tak boleh ada, iaitu apa bentuk dosa pun, zahir ataupun batin, dalam bulan puasa. Yang ketiga, biar banyak amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Juga akan kita sebut sedikit sebanyak nanti akan kita sebut. Yang keempat, jadi yang ketulang pertama mesti ada, kita dah sebut tadi. Tak boleh ada. Biar banyak amal ibadat. Biar sikit segala kesedapan berbentuk yang berbentuk harus, berbentuk dunia. Sama ada kesedapan yang berbentuk pakai, makan, minum, pandang, dengar, yang tak berdosa punya. Yang berdosa punya masuk dalam kategori nombor 2, tak boleh ada. Ini yang tak berdosa punya. Tak ada kerja, bulan puasa tengok majalah masak. Dosa tak? Tak dosa kan? Sia-sia. Jangan banyak. Bulan puasa tak ada kerja, tengok bikin gubah bunga, tengok itu semua, tak bagus. Hatta Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dalam bulan puasa, jabatan fatwanya tutup. Jabatan fatwa tu tutup.
dia tutup. Sebab tu alim-alim ulama bulan Ramadan pun kuliah-kuliah semua tutup. Kenapa? Dia nak tukar cara lain. Bulan Ramadan konsentrasi kuliahnya tukar kepada apa? Tafsir Quran. Tukar mengenai apa? Sirah tentang Ramadan. Tukar perkara-perkara yang hubung kait dengan Ramadan, Quran, puasa, Quran, itu saja. Berubah. Jadi dalam bulan puasa keadaannya tidak boleh sama macam yang lain. Walau kuliah sekalipun tengok tajuk-tajuk yang bersesuaian dengan Ramadan. Itu menjadi amalan orang lain. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, kita kalau bulan puasa jabatan fatwanya tutup. Kalau orang nak tanya kemiskinan yang penting-penting saja dia jawab. Yang lain dia bilang lepas raya ya. Lepas raya. Sebab tu Imam Syafi'i dalam bulan puasa dia tak banyak layan yang lain. Lepas tu dalam bulan puasa dia baca Quran tak banyak. Dia cuma dapat khatam 2 kali saja setiap hari. 2 kali setiap hari. Jadi satu bulan berapa kali dia khatam? 60 kali Imam Syafi'i dalam bulan puasa ya. Allah, sampai begitu ya. Jadi kerana apa mereka konsentrasi begitu. Kita makin bulan puasa, hari bikin kuih dadar, esok bikin bau som-som, lusa bikin agar-agar, lusa itu aja, tak ada lain. Tak mau. Dia tak mau. Dah makin last 10 of Ramadan, makin dah tengok tiga cartong dah banyak. Tepung naik sendiri dah berapa kilo. Kismis dah ada. Coklat chip dah ada. Tak mau. Lagi 3 hari sebelum raya dah pergi pagi-pagi dah pergi pasar. 3 hari pergi pasar. 2 hari pergi pasar. Hari beli barang-barang kering, besok beli barang-barang basah. Yang hari penghabisan itulah Allah, hari final itulah bertungkus lumus dari pagi sampai maghrib dekat dapur. Sambal gorengnya lain, rendangnya lain, itunya lain. Tak mau. Itu semua tak mau. Kita kena ubah cara kita. Memang hari raya kita nak seronok, memang hari raya kita nak gembira, memang hari raya kita nak raikan, nak sambut dengan saudara mara kita datang, kita gembira. Memang pahala, tetapi ada yang lebih utama itu daripada itu semua. Itu Ramadan kita. Dan tambahan pula kita sekarang umur kita dah makin meningkat. Kena tukar cara. Tak boleh tidak. Tak maulah matlamat kita punya puasa hanya untuk berraya sahaja. Tak mau. Jadi sayang. InsyaAllah akan kita bincang satu persatu ya. Jadi yang pertama yang mesti ada. Tak mau bising-bising. Main-main tak mau bising-bising. Diam-diam saja. Yang pertama mesti ada belajar ilmu puasa. Kita sebutkan dahulu di sini. Puasa mula difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 2 Hijrah dengan turun ayat yang kita bacakan tadi. Sebelum itu puasa Ramadan tidak fardu. Yang fardu hanya puasa apa? Puasa 10 Muharram menjadi puasa fardu. Kemudian mansukh hukumnya menjadi sunnah. Sekarang fardunya puasa fardu Ramadan. Inilah khususiat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu puasa juga, tetapi mereka punya puasa tidak dalam bulan Ramadan dan mungkin syariatnya juga berbeza dengan kita ya. Jadi puasa Ramadan dari zaman dahulu kala sudah istimewa. Puasa ibadat yang istimewa, tetapi yang mendapat puasa dalam bulan Ramadan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu yang diminta oleh nabi-nabi dahulu. NV Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam baca dalam dia punya 10 commandments, dalam dia punya law dia tu, umat akhir zaman dapat puasa dalam bulan Ramadan. Dia minta, ya Allah, berikanlah keistimewaan itu pada umatku. Mereka puasa sebulan penuh Ramadan. Oh, special betul. Berilahkan keistimewaan itu pada umatku. Allah mengatakan itu untuk umat Ahmad. Untuk umat Ahmad ya. Jadi Nabi Musa minta yang dapat kita. Ya. Jadi Alhamdulillah. Di puasa ini hukumnya fardu. Siapa mengingkari wajibnya puasa, kafir hukumnya. Umpamanya lah orang cakap, walau dia puasa sekalipun. Wah, hati-hati orang sekarang ni kadang-kadang dia bergaul baguslah kita bergaul dengan macam-macam masyarakat majmuk, berbilang bangsa semua. Tapi semita usinya everything kita nak kena to please them and then to accommodate them. Explain to them our religion. Sekarang orang kalau sebut, wah, your religion so cruel, you have a chopping of hand, chopping of head, this is so very dia bilang itu satu hukum yang lama kuno punya, dia bilang itu tak sesuai lah dia begitu. Kita pun bilang, actually it's not applicable. Batal syahadat kau cakap begitu. Tak boleh. Ijma' ulama, bukan hanya ijma' ulama, ijma' umat semua mengatakan puasa itu adalah wajib fardu ya. Siapa meninggalkan puasa,
Siapa meninggalkan puasa sedangkan dia mengetahui puasa tu wajib. Kenapa awak tak puasa? Hauslah. Kenapa awak tak puasa? Selera lah, umpamanya lah ya. Berdosa besar. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Apa dihukum? Qadi hukum apa? Hukum saman ke? Penjara, masuk jail. Berapa hari? Terserah qadi. Ikut budi bicara qadi. Penjara tak dikasih makan kecuali sebelum fajar dan selepas maghrib. Malam suka hati. Qadi baik hati nak belanja soto ke, nak belanja martabak ke, suka hati. Siang tak boleh. Dia niat tak boleh. Tak, itu suka hati dia. Cuma kita bilang ni bulan puasa, sekarang waktu sahur. Niat tak niat kita tak tahu dalam hati kan. Dia niat je dia dah puasa. Jadi tak diberi makan siang hari Ramadan. Doktor dah periksa semua dia okey tak apa? Jangan dikasih dia makan. Dia niat tak niat, tu dia punya suka, tapi biar zahir bentuknya. Boleh qadi nak jailkan berapa 30 hari ke sampai hari raya, lepas hari raya ke, asalkan dia boleh tobat ya. Begitu ya. Dan siapa meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, walau dia qada ditinggalkan satu hari, alah anak panas nak minum lah. Nanti apa, tapi orang yang penting puasa tak cakap 90. Walu, umpamanya ya. Cakap 90 punya orang biasa puasa punya orang biasanya ya. Alah gua panas lah umpamanya lah ya. Aku panas lah umpamanya ya. Aku nak minum lah. Aku ponting satu hari, aku bayar satu hari, aku bayar 3 hari pun boleh lah. Wah, bukan main. Dia ponting satu hari, dia bayar seumur hidup, tak akan boleh dapat pahalanya balik. Wahai siapa yang biasa ponting puasa, buat bodoh, minum air apa semua, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda dah buat dosa besar dan anda tak akan dapat balik pahalanya selama-lamanya. Minta ampun pada Allah Taala, menyesal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan ulang lagi. Jangan ulangi dan jangan pandang perbuatan anda tu enteng. Kadang-kadang orang-orang bujang pun masih kat sekolah dulu curi-curi minum air semua. Anda dah buat dosa besar. Anda kena menyesal apabila anda fikir anda tak boleh ketawa. Jumpa member-member lama, ingat tak dulu balik sekolah kita pergi kedai Cina beli air gitu. Jangan, itu bukan something untuk joke, bukan something untuk for fun. Itu something yang aib kita dah buat. Malu, nasib baik tak mati. Sempat tobat minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Puasa. Itu ibadat puasa ya. Jadi puasa itu kita bilang dia masuk Ramadan apabila sudah sempurna 30 hari bulan Syaban. Apabila sempurna 30 hari bulan Syaban, dah tak payah tengok anak bulan lagi. Dah semalam dah tengok anak bulan tak nampak, qadi dah bilang tak nampak. Besok tengok lagi lah, mana tahu hari ni tak nampak lagi. Tak payah tengok nampak tak nampak, automatik besok satu hari bulan Ramadan. Besok satu hari bulan Ramadan. Ataupun nampak anak bulan pada malam awal Ramadan. Pada malam lepas 29 Syaban. Dah 29 Syaban, malam nampak anak bulan, jadilah besok Ramadan dengan pengisytiharan daripada qadi. Okeylah, secara kat ringkas ini introduction puasa. Sekarang kita nak masuk di antara perkara-perkara yang penting dalam puasa ialah rukun puasa. Kita sembahyang 5 minit. Bermula dengan takbiratul ihram, berkesudahan dengan salam. Berapa rukunnya? Sama sekali rukun sembahyang berapa? 13 ya. 5 minit rukunnya 13. Puasa 13 jam. Subuh sampai maghrib. Berapa rukun puasa? Jawab. 7, 12 ataupun 17. 7, 12 ataupun 17. Berapa rukun puasa? Jawab. Berapa? Jawablah. Budak-budak tak boleh jawab. Berapa? Kalau awak jawab salah satu daripadanya, itu memang kalau budak sekolah aku pukul. Rukun puasa cuma 2 saja. None of the above. Yang diorang tengok, sembahyang 5 minit rukunnya 13. Puasa panjang. Agaknya 17 Ustaz. Mana kau kira boleh dapat 17? Puasa rukun cuma 2. Niat dan menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Itu sahaja. Niat dan menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa. 2 saja rukunnya. Tetapi setengah kitab taruh 3. Iaitu apa? Niat,
Menahan diri daripada perkara-perkara batalkan puasa dan juga orang yang berpuasa. Kalau yang mengatakan dua, niat menahan diri daripada perkara-perkara batalkan puasa, yang ketiga ni dimaksud dalam puasa syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Ya, sama jugalah, cuma pecahan dia nama dia saja yang lain, ya. Begitu. Jadi niat dan perkara batal puasa. Yang pertama kita sebut niat. Niat bagi puasa fardu tak boleh tidak mesti dilakukan pada malam hari. Pada malam hari. Ya, pada malam hari. Puasa fardu. Puasa sunat lain cerita, nanti kita sebut. Puasa fardu mesti niat malam hari. Sebutkan kategori puasa fardu. Apa-apa puasa fardu? Pertama, Ramadan. Yang kedua, kuat-kuat, nazar. Yang kedua nazar. Yang ketiga, kafarah. Qada kira Ramadan lah. Kafarah. Yang keempat, dam umrah, dam haji, semua tu ada yang kena puasa. Yang kelima, istisqa. Kalau tak hujan, sultan titah, kita nak sembahyang istisqa, maka sekian hari bulan sekian turun ke padang, maka hari itu dititahkan wajib puasa dan 3 hari sebelumnya 4 hari. Maka jadi fardu puasa itu. Jadi fardu puasa itu maka hukumnya fardu. Segala puasa fardu niatnya malam. Niat puasa, waktu niat puasa kenapa berbeza dengan waktu niat ibadat lain? Ibadat sembahyang niatnya ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Niat wuduk ketika cuci muka, iaitu muqaranah dengan ibadatnya, bermula serentak dengan ibadatnya. Saja aku ambil sembahyang kerana Allah Taala. Niat puasanya bermula subuh tapi sudah boleh niat malam. Kenapa pula begitu? Ini rahmat Allah Ta'ala memudahkan kita. Rahmat Allah Ta'ala memudahkan kita. Sebab segala niat lain kena bermula pada berserta dengan ibadatnya. Tapi niat puasa jika nak bersama serta dengan ibadatnya sangat-sangat payah. Kerana apa? Ibadat sembahyang bermula dengan takbiratul ihram. Betul, dengan kita punya kontrol. Allahu Akbar. Terus niat. Ibadat wuduk dengan ambil air sembahyang kita. Ibadat puasa, masuk ibadat puasa bukan dengan perbuatan kita tapi dengan terbit matahari. Jadi kalau dimestikan ibadat puasa bermula serentak dengan ibadatnya, bermakna setiap pagi kita orang Malaysia semua kena ada pantai timur. Dari Kelantan, Terengganu sampai ke Mersing, sampai ke Johor, semua kena tengok matahari. Nampak matahari saja, niat. Agak-agak mudah tak? Allah Maha Suci, Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan kita boleh niat malam. Habis kalau gitu kenapa tak niat siang? Sebelum maghrib, lepas asar petang, baiklah aku niat untuk besok. Sebab ni masih siang. Masih zon puasa lagi. Malam sudah lepas, maka dia boleh niat malam. Jadi wajib niat malam. Niat malam, tidak boleh niat siang, ya. Puasa sunat lain. Puasa sunat boleh niat sebelum zuhur. Jadi kita belum makan, belum minum. Jangan lepas sarapan baru niat. Tak boleh. Belum makan, belum minum semua. Dah pukul berapa ni? Pukul 11 ni. Cuaca pun redup. Hari pun hari bagus ni, hari Senin. Aku nak niat sunat lah. Boleh. Puasa sunat boleh niat siang hari sebelum zuhur. Puasa fardu tidak boleh. Mesti kena niat malam. Dan kena niat tiap-tiap malam. Dalam mazhab kita Syafi'i, niat tiap-tiap malam. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa tidak niat pasang niat tiap-tiap malam, maka tiada puasa baginya. Ya, kerana setiap hari satu ibadat, maka satu ibadat dengan satu niatnya. Kena niat tiap-tiap malam. Baik. Tiap-tiap malam kena niat, ya. Dan niat puasa itu adalah bentuknya yang selalu kita baca, itu adalah niat formal namanya. Niat yang ada statementnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhi sanatillahi ta'ala. Sahaja aku puasa pada esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang komplit. Ya. Sahaja aku puasa, bukan sembahyang, bukan zakat. Esok hari itulah timernya.
Nawaitu sauma ghadin. Ghadin tu besoknya. Itu adalah timernya. Itu jadi puasa satu-satu niat ada timer. Sembahyang Zuhur tak ada. Saja aku sembahyang Zuhur pukul 1 nanti, kau dah niat sekarang. Tak boleh. Sembahyang Zuhur, sembahyang tak ada timer. Puasa satu-satunya ibadat yang dipasangkan timer oleh Allah Taala. Saja aku puasa pada esok hari. Jadi kalau kita malam kita tidur, besok bang subuh kita sadar ke tak sadar ke, apabila hari menjadi esok, aku menjadi orang berpuasa. Jadi pada esok hari tu timernya. Pada esok hari tu timernya. Saja aku puasa pada esok hari kerana menunaikan fardu bukan sunat. Ramadan bukan dam kafarah tadi ya. Tahun ini bukan tahun lepas punya. Datanglah kita nak qada. Tahun lepas ada tinggal puasa 1 hari. Dalam Ramadan tahun ini aku nak qada tahun lepas punya Ramadan. Tak boleh. Habis tahun ini punya macam mana? Aku lepas hari raya lah. Tak boleh. Kena tahun ini punya. Kena tahun ini punya ya. Kena tahun ini punya. Jadi tahun ini kerana Allah Taala. Itu niat puasa ya. Itu niat puasa. Baik. Di situ ada niat 1 bulan. Tumpang mazhab yang mengatakan ibadat puasa 1 block of time. 30 hari dengan 1 niat sudah cukup memadai. Niat 1 bulan ya, niat 1 bulan saja aku puasa pada bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Taala. Bagi kita orang Syafi'i sunat pasangkan niat 1 bulan itu. Apa fungsi niat 1 bulan ya? Agak-agaknya untuk apa niat 1 bulan? Untuk apa? Kalau kita lupa, taruhlah hari ketiga kita lupa niat, hari ketiga kita lupa niat, maka besok tapi aku ada niat 1 bulan. Jadi besok kita kira orang berpuasa ke tidak? Tidak. Kita masih kena qada ke tidak? Kena. Apa guna aku niat punya 1 bulan? Niat 1 bulan punya fungsi itu namanya upgrade ya. Selama ini memang kita bilang niat 1 bulan untuk cover kalau lupa. Kalau lupa. Actually kalau lupa dia bukan cover niat 1 bulan. Dia tak cover niat tiap-tiap malam tau. Tetapi dia cover supaya boleh claim something. Kita tengok. Ini namanya kita upgrade ilmu kita ya. Kita upgrade ilmu kita, pengetahuan kita. Kita dah bilang awal-awal tadi, siapa yang tinggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia qada sepanjang umur pun tak boleh dapat balik pahalanya kan? Ini bulan puasa. Tanggungjawabnya apa? Puasa. Puasa rukunnya apa? Niat. Engkau lupa niat, cuai tahu tu namanya. Cuai. Kalau kita tinggal puasa kerana lupa niat, hukumnya cuai. Kau qada berdosa dan qada tak dapat balik pahalanya. Kecuali ada pasang niat 1 bulan. Dengan ada niat 1 bulan adalah standby. Kalau kita terlupa niat, maka kita punya puasa besok tu kita tetap tak berpuasa pasal kita tidak niat malam. Kena qada, tetap kena qada. Pahala dapat balik tak? Insya-Allah. Kenapa? Kalau tak ada niat 1 bulan, awak punya terlupa kira cuai. Kalau ada niat 1 bulan, awak punya terlupa kira uzur. Pasal apa? Aku dah niat, aku dah intention nak puasa 1 bulan. Aku dah niat awal Ramadan. Tapi lupa. Pasal dia punya niat 1 bulan itu, terlupa salah satu malam, kiranya lupa dengan uzur. Tanpa niat 1 bulan, lupa dengan cuai. Itu diferensnya. Jadi kalau niat 1 bulan, qada tetap kena qada, insya-Allah pahalanya dapat balik. Tak ada niat 1 bulan, qada tetap qada, dosa engkau, pahala tak dapat balik. Itu ulama bincang ya, merujuk kitab ya. Jadi begitu ya. Kita sebut lagi tentang niat. Ada beberapa perkara yang menunjukkan niat selain daripada kita membaca nawaitu sauma ghadin. Apa jua niat itulah lintasan hati untuk melakukan. Asalkan ada nak puasa dan ini Ramadan. Kau ingat puasa nak puasa Ramadan, itulah kira niat. Sama ada sebetulnya niat tu lafaz ke dalam hati? Dalam hati kan? Walau tak ada lafaz, dalam hati. Jadi kalau kau lafaz berserta hati kira niat. Kau tak lafaz tapi ada perbuatan yang menunjukkan hati kau nak puasa, itu kira niat. Contoh, Pak Imam, saya lupa niat lah. Pak Imam tanya, awak ada makan sahur? Ada. Itulah kira niat lah. Kau pun terfikir, apa aku tanya niat?
Dia pula bilang sahur. Niat saja aku puasa esok hari. Sahur makan nasi dengan kari. Apa pula boleh sama dia? Niat nawaitu shauma ghadin. Sahur makan nasi dengan sardin. Umpamanya ya. Aku tak faham lah, Pak Imam boleh jelaskan? Pak Imam pun jelas. Yang awak tak semena-mena, awak bangun pagi pukul 4, 4.30 nak makan. Kenapa? Kenapa awak tak makan pukul 7? Mana boleh makan Pak Imam, kan puasa. Maknanya nak puasa tak? Makan itu apa? Persiapan puasa. Dan tiap-tiap hari ke pukul 4.30 dia bangun? Kecuali bulan apa? Ramadan. Dia sedar itu bulan Ramadan dan itu persiapan untuk puasa, persiapan hendak puasa, tak kira niat lah tu. Karinah yang menunjukkan ada niat. Jadi ada sahur ya, ada sahur. Baik. Sahur awak dah kira niat. Baik. Kemudian saya tak ada sahur Pak Imam, tapi awak ada buat apa yang menunjukkan persiapan puasa? Dan semuanya kena malam ya. Buat niatkan malam. Saya tak ada sahur, tapi saya ada minum air. Saya kalau nak tidur, saya minum air segelas. Tapi kalau bulan puasa, saya lebih sikit minum 2 gelas. Takut besok haus. Pula ini musim panas. Awak punya minum air 2 gelas tu menunjukkan awak punya persiapan puasa. Ada sahur, tak ada sahur. Ada minum air, tak ada minum air. Apa awak ada buat? Tadi malam, ini kita cakap bukan buat cerita ya. Ini semua daripada kitab punya tukil ya. Jadi kita lebih faham ya. Oh, tadi malam bersama dengan isteri. Kenapa? Pagi tak boleh? Apa salah tak boleh? Puasa. Jadi dengan isteri, dia punya bersama dengan isteri itu pun menunjukkan menjadi niat. Awak ada sahur? Tak ada. Ada minum air? Tak ada. Lagi ada apa? Tak jadi dengan isteri. Bukan yang tadi bersama dengan isteri, ini tak jadi nak bersama dengan isteri. Kenapa? Jam mati. Saya takut sekali tengah bersama dengan dia terbang kalang kabut ke apa semua, tak jadi. Rupanya masih malam. Rupanya semalam. Dia punya tak jadi tu pun kenapa? Precaution untuk puasa. Kerana niat lah tu. Kerana niat lah tu. Jadi kita tengok very unlikely orang lupa niat tau. Very unlikely orang lupa niat. Sebab itu qada tetap kena qada. Kena qada. Orang lupa niat kita sudah bilang tadi ceritanya. Satu lagi, orang lupa sama ada dia sudah niat. Ini hari kita kita can afford to cover the whole hukum fiqah. Yang kita bilang masuk dalam item 1 tadi, mesti ada ilmu puasa kan. Ini sebahagiannya yang kita mention. Banyak lagi hinari apa yang kita dapat sebut, kita sebut sikit. Kita dapat sebut sikit dalam setengah jam, 20 minit, satu item, jadilah kita sebut sikit-sikit dia. Lupa sama ada sudah niat. Jadi kita bincang tentang niat lah ya. Lupa sama ada sudah niat. Kalau seorang tengah sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Aku niat tak tadi? Apa jadi sembahyangnya? Batal. Kena ulang balik. Puasa dah pukul 8 pagi. Aku niat tak tadi? Batal tak puasanya? Tak batal kerana tak boleh ulang balik. Macam nak ulang balik? Tapi macam mana? Tengok. Dia kena kembalikan ingatan dia sebelum maghrib. Semalam saya niat tak niat ya? Mana saya tahu awak yang puasa? Alamak, itulah awak sahur tidak, apa tidak. Itulah saya lupalah. Sebab dia baru kena sakit amnesia. Umpamanya ya. Betul ya, namanya amnesia ya. Yang lupa tu amnesia. Kerana yang tak ada tidur tu? Insomnia ke tak apalah, sudah. Nanti lain kali boleh belajar. Kadang-kadang salah sebut nanti terbalik pula. Dia baru sakit apa, amnesia tadi kita bilang saya lupa. Dah pukul 10 pagi, dah pukul 3 petang. Awak dah ingat belum? Tak ingat lah. Saya tak ingat. Orang dah petang saprah, dah taruh bubur, taruh tamar. Awak dah ingat. Sekali dia tengok, dia nampak situ, dia nampak apa? Dia nampak tamar. Ini tamar aku beli lepas sembahyang tarawih untuk buka hari ini. Jadi niat tak? Jadi niat. Ini tamar aku beli lepas tarawih semalam untuk buka hari ini. Jadi niat. Dia ingat aja, orang pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah puasa dia. Kalau dia tak dapat ingat, awak ada ingat belum? Tak ingat lah.
Orang dah bentang saprah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingat. Saya baca nawaitu sauma ghadin, pakai tajwid lagi. Umpamanya disqualified puasanya. Kenapa? Sepanjang hari dia ibadat tanpa menyedari dia ibadat ke tak ibadat, ibadat ke tak ibadat. Begitu ya. Jadi itu. Ini semua ibu puasa. Kita tambahkan, kita sengaja kita ceritakan di sini biar menambahkan pengetahuan kita. Walau tak dapat cover semua pun tak apa, at least dapat tambah sikit. A puasa, B puasa. Subuh sampai maghrib, subuh sampai asar. Tak ada sampai maghrib, mana sampai asar. A puasa, B pun puasa. Subuh sampai maghrib, subuh sampai maghrib. Si A punya pahala lagi besar pada si B. Apa pasal? Si A more knowledgeable. Lebih mengetahui, lebih ekstra pahalanya puasa. Kurang mengetahui, kurang. Tak sama orang mengetahui, orang tak mengetahui. Sebab tu Nabi, selagi kita boleh input sikit, inputlah sikit. Walaupun kita dah puasa berpuluh tahun pun, upgradekan sikit biar markah kita sikit lebih tinggi. Kalau gitu tahun depan sebelum Ramadan, ingatkan kita bikin daurah Ramadan. Kita baca semua kat fiqah ya. Kau tengok dalam YouTube saya banyak kuliah-kuliah Ramadan saya yang silam-silam, orang dah rakaman, boleh cek semua begitu ya. Itu perkara-perkara hubung kait dengan niat. Kita sebut lagi satu pulanya tentang niat orang perempuan yang haid. Orang perempuan haid dan nifas tak boleh puasa, haram lagi tidak sah. Ya, baik. Tetapi orang perempuan ni kita kena faham. Ini orang lelaki tak payah dengar. Kena dengar. Walaupun awak tak ada haid, awak dapat ilmu, awak dapat ekstra pahala. Awak dapat ilmu, awak dapat ekstra pahala. Sebab perkara-perkara berhubung kait dengan ibadat puasa. Haid itu apa takrif haid? Haid ialah darah tabiat yang keluar daripada pangkal rahim wanita ketika dia sihat. Darah tabiat. Dia ada dia punya tabiat dia tau. Tepat. Kadang-kadang kurang tepat. Yang keluar dari pangkal rahim wanita ketika dia sihat. Ketika dia sihat. Selagi dia sihat, tabiat darah tu tepat. Kurang sihat, kurang tepat. Kalau wanita yang ada cukup sihat, dia punya haid dia 7 hari, tepat-tepat 7 hari. 23 hari bersih, 7 hari datang. Dia datang pagi, dia berhenti malam. Tepat-tepat every month begitu patternnya. Kadang-kadang sedikit kurang sihat. Kadang 7 hari, 8 hari. Lagi kurang sihat. Kadang 5 hari, kadang 9 hari. Lagi kurang sihat. Kadang bersih 23 hari, kadang-kadang bersih 2 bulan. Itu namanya tak regular. Lagi tak regular, lagi tak sihat. Tak datang langsung. Menopause, dah tak sihat lah tu, maknanya dah umur lah, dah tak sihat, dah tak sihat, bukan tak sihat, dah cukup sihat selamanya, dan Allah Ta'ala dah nak kasih rehat, begitu ya. Kalau perempuan yang tepat-tepat, baik, seorang wanita haid, saya punya 7 hari tepat-tepat, mesti saya punya last drop pukul 3 pagi, ditaruhlah wanita yang tepat ya, wanita yang tepat. Imam Syafi'i buat eksperimen tau. Dia kaji, dia buat survey orang perempuan punya haid dan istihadah, semua dia tanya, dia catat ya. Taruhlah haid dia tepat. Saya punya haid 7 hari dan berhentinya pada pukul 3 malam. Sekarang sudah pukul 10 malam. Saya nak tunggu pukul 3, saya ngantuk. Tapi saya tahu pukul 3 saya bersih. Dia pun niat nawaitu sauma ghadin. Dia tertidur, dia bangun dah pukul 7 pagi. Dah terlajak subuh. Alamak. Sah tak puasanya? Dia sudah niat tadi malam. Sah puasanya. Baik. Walaupun ketika dia niat masih ada darah, 10 masih ada darah, tapi dia niat untuk dah tak ada darah. Sepupu dia pulaknya tak sihat sangat macam dia. Aku pula haid aku kadang 7, kadang 8, kadang 8, kadang 7. Kadang 7, kadang 8. Kadang 8, kadang 7. Begitulah. Tapi rasanya bulan ini macam 7 lah. Macam 7. Tak apalah, niat saja. Dia pun terbangun pukul 7 pagi. Dia tengok, oh, confirm. Bulan ni memang 7. Ini adalah, dia tengok dia punya lapik dia tu, inilah titisan darah penghabisan pukul 3 pagi punya. Sepupu dia ni sah ke tidak puasanya? Tak sah. Yang pertama tadi sah, yang ni tak sah. Apa pasal? Yang pertama, niatnya cukup syarat, jazm, putus. Saja aku puasa esok hari yang mana aku yakin aku boleh puasa, kerana haid aku akan berhenti pukul 3. Yang the second one tadi, niat dia tidak jazm, tidak putus.
ada keraguan di situ. Saja aku puasa pada esok hari, kalau boleh puasa. Betul tak? Lepas tu niatnya tak putus. Bezanya itu aja. Jadi untuk yang qaza dia tak boleh tidak, dia kena mesti bangun pukul 3 pagi, pastikan dah tak ada darah, niat baru boleh. Begitu ya. Tu hubung kait dengan niat. Okey, sekarang kita dah bincang tentang bab niat apa semua. Sekarang kita nak masuk sikit tentang bab di antara sunah-sunah puasa. Jadi kita tak sebut tentang perkara batalkan puasa ya. Kita belum sebut lagi banyak perkara batalkan puasa. Ini kita nak sebut, ini semua masih fiqahnya puasa ya. Nabi mengatakan umat aku masih dalam kebaikan asal dia mencepatkan buka dan melambatkan sahur. Baik. Kita mention sahur dulu. Sahur minimum. Baik. Kita sebut waktu sahur dulu. Waktu sahur bila ya? Ada orang sahur pagi, ada orang sahur malam kan? Boleh tak? Yang bilang waktu sahur tu bukan pukul berapa. Nak tidur, minum dulu, nak makan dulu. Jadi tidurnya kenyang, tak kejut pagi. Yang orang kan budak-budak sahur malam kan? Jadi tidurnya lenyap sikit. Sahur malam. Yang nama waktu sahur lepas tengah malam. Before tengah malam itu namanya bukan sahur, itu namanya supper. Suka hati kau nak makan apa. Begitu ya. Sebab tu sebut dengan supper. Suka hati nak makan apa, itu maknanya supper. Tetapi kalau yang pagi tu namanya sahur. Lepas tengah malam. Tengah malam pukul berapa? Bukan. Itu orang kita. Kalau tengah malam, tolong kirakan. Tengah malam hari ini pukul berapa? Yang nama tengah malam dalam fiqah ialah yang nama malam maghrib sampai subuh. Maghrib pukul berapa? Subuh pukul berapa? Berapa jam? Bagi 2, itulah tengah malam. Itu namanya tengah malam syar'i. Bukan 12 midnight. Kadang-kadang 12.20, kadang-kadang 12.40. Bergantung lambat cepat maghrib dan subuhnya, panjang pendek malamnya, musim panas atau sejuknya, negeri mana berbeza. Tengok tengah malam ni pukul berapa? Hari ini, today. Pukul berapa tengah malamnya? Cuba kira. Maghrib berapa, subuh berapa jam, bagi 2. Exact. Tak mau 12 lebih, 11 lebih, tak mau lebih berapa? Lebih seminit ke lebih 59 minit? 12? 12.52. Jadi malam ni yang tengah malam ini hari ni. Besok lain, tengok jadual lah. Johor lain, Selangor lain. Betul tak? Ikut jadual waktu ya. Jadi malam ini yang tengah malam 12.52. Jadi waktu sahur adalah lepas tengah malam. Ini tengah malam pegang baik-baik. Masuk waktu melontar Jamratul Aqabah lepas tengah malam, itulah tengah malamnya. Masuk waktu bermalam di Muzdalifah tengah malam, itulah tengah malamnya. Pernah saya pergi haji sekali, naik bas kita daripada Arafah nak pergi Muzdalifah, kita sampai sampai awal. Kita tunggu. Dah pukul 12, pegawai bilang, sekarang dah pukul 12 tuan-tuan ya, dah masuk tengah malam. Kita tunggu sekejap. 12.20 kita berangkat. Dan tak boleh tuan, malam ni tengah malam pukul berapa? Dia 12 suku nak berangkat. Kita bilang tak boleh, malam ni tengah malamnya 12, dekat 12.30. Dia tak faham pun, dia kan 12 midnight. Saya bilang tengok kira gini. Kalau kau keluar juga, satu bas kena dam. Begitu ya. Jadi nama tengah malam tu tengah malam. Mula mandi sunat hari raya tengah malam, itulah tengah malamnya. Waktu ikhtiar bagi isyak habis tengah malam, itulah tengah malamnya. Kena tahu tu waktu tengah malam. 12.52 ya. Hari ini punya tengah malam 12.52. Jadi lepas tengah malam itu baru dikira makan sahur. Siapa sebelum tengah malam itu tak kira makan sahur ya. Minimum makan sahur seteguk air. Nabi mengatakan tasaharu wala bijuratil ma'. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur, pada sahur ada barakah. Saya tak kisah, saya tak sahur pun kuat, saya boleh makan. Nabi dah bilang makan sahur, Nabi bilang minta tolong dengan makan sahur bagi puasa dan minta tolong dengan qailulah bagi bangun malam. Jadi makan sahur, jadi kita kuat puasa satu hari. Dan sahur ininya afdalnya bila penghujung malam. Kadarnya bila iaitu apa? Kita makan, kita minum, bersihkan mulut habis semua. Kemudian tunggu sekejap, orang pun bang subuh. Begitulah. Bermakna kita sempat komor dan bersihkan apa semua sebelum imsak. That last moment.
afdalnya malam tau, afdalnya penghujungnya tu. Kenapa? Berapa dia punya kemanfaatannya kalau hujung? Pertama ialah biar kuat badan kita, jadi energi kita masih ada sampai ujung-ujung. Yang kedua, mengelakkan perakus. Perakus? Kalau kau sahur malam, kali pagi kemas-kemas dapur tengok undi-undi ada, kuih koci ada, kau tengok, alamak, semalam tadi kalau aku bangun pukul 5 dapat makan sebiji ni kan. Perakus tu namanya. Tapi kalau kau dah makan pukul sampai pagi, kau dah makan, kau tengok pun kau tak, pasal aku dah makan sampai very last moment dan aku dah tak boleh terisi lagi pun. Tak apalah, simpan fridge. Begitu ya. Tu mengelakkan kita punya selera. Kau tidak kata tengok, sayang ni epok-epok ada ni, kalau lah aku bangun pagi kan dapat juga makan. Begitu ya. Jadi untuk mengelakkan, jadi satisfied dapat sampai last moment. Begitu ya. Sahur, jangan tak makan sahur. Bermulanya malam. Paling afdal, jangan lupa makan sahur apa? Tamar. Sahur dan buka ya. Buka kita makan tamar tau, sahur jarang makan tamar tau. Balik tolong keluarkan botol air raya. Botol kuih air raya, isi tamar, taruh atas meja. Taruh atas meja, jangan taruh tepi. Tamar jangan dalam tupperware, taruh fridge, tak nampak, dia keras. Taruh atas meja, biar nampak. Sahur saja, bagikan anak-anak kita seorang 3 butir. Ambil nak sahur. Macam buka puasa, bagi 3 butir. Kita buka tak tinggal tamar tau. Sahur selalu orang tak begitu ingat tamar. Sahur, Nabi dah bilang sebaik-baik ni'mat sahuril mu'min tamar. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah tamar. Dapat energi kita, makan tamar. Tamar paling baik ialah tamar Madinah. Tamar Madinah paling baik ialah ajwa. Kalau dulu ajwa mahal tau, jarang kita dapat ajwa ya. Sekarang ajwa macam di mana-mana ajwa belaka ya. Belanja sikit pun tak apa, ekstra fadilat. Ekstra fadilat. Oh, saya suka makan tamar ambar, besar. Bukan besar, bukan kecil, fadilatnya. Fadilatnya ya, fadilatnya. Jadi kita siapkan tamar, tamar untuk buka puasa, untuk sahur. Jadi kalau sahur tamar, bagikan anak-anak kita semua tu tamar ya, baik. Itu jadi sahur yang lewat yang baik ya, yang lewat yang baik. Baik, tersebut tentang buka pula. Sebut tentang buka, mengawalkan buka. Awak semua ni kalau bang maghrib semua kat meja makan. Saya tidak, saya sembahyang. Bang maghrib saya sembahyang qabliyah dulu. Sembahyang maghrib baca surah panjang, ala-ala lagi bulan Ramadan umpamanya. Lepas tu saya wirid, doa, sembahyang ba'diyah, baru saya makan. Ini bulan puasa, mesti ibadat. Alimnya umpamanya ya. Saya pula tak tahan. Saya kalau bang, saya terus makan tamar 3 butir, saya minum air, saya sembahyang maghrib. Lepas itu barulah saya makan nasi ke bubur juadah ke, begitu. Yang ketiga pulanya, saya tak boleh pula, saya lapar. Bang aja sudah makan tamar, terus saya makan full meal. Full meal ya, bukan full table ya. Bukan full stomach ya. Dan saya bang aja saya makan full meal. Lepas tu baru saya sembahyang. Mana paling afdal ya? Yang pertama, yang kedua ke yang ketiga? Yang ketiga, pandai-pandai awak bilang yang kedua. Kebanyakan orang kita bilang yang kedua. Kebanyakan, betul tak? No, ketiga. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Full meal, bukan full stomach, bukan full table ya. Why? Pasal Nabi makan dulu sebelum sembahyang. Pasal Nabi mengatakan kalau ada asyak dan isyak, didahulukan asyak. Asyak tu apa? Makanan yang terhidang, makanan malam, dinner. Termasuk buka puasa. Isyak ialah sembahyang malam, either maghrib atau isyak. Dan tambahan pula yang nama sembahyang maghrib tu, segala sembahyang perlu khusyuk. Boleh ke kau khusyuk sembahyang setelah kau puasa 13 jam, baru majamah tamar, minum air, kau sembahyang maghrib? Ini laksa dah manggil-manggil. Air bandung pun sudah menunggu. Kau tengah sembahyang, tambahan pula budak-budak kecoh. Jangan tumpah. Apa yang tumpah? Makan dulu. Dan kalau buka puasa, kita sembahyang kan kiranya macam dalam, bukan lama sangat. Kan 15, the most 20 minutes lah. Masih dapat waktu fadilat awal. Masih dikira sembahyang awal waktu.
Begitu ya. Itu rahmatnya agama kita ya. Bahkan kalau you delaykan you punya buka kerana nakkan pahala, makruh. Kenapa? Anak nak fadilat, anak pukul 8 suku baru makan. Makruh bahkan. Makruh bahkan, subhanallah ya, tu agama Islam kita ya. Buka nak buka apa? Okey, sekarang kita pesan ya. Di siang Ramadan, please Ramadan yang simple ya. Lapar tu sangat besar fadilat tau. Tengok matlamat puasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dengan kamu lapar tu kamu dapat takwa tau, tapi kamu hapuskan tu lapar dengan buka kenyang-kenyang. Jangan. Imam Haddad bilang kita dah puasa 13 jam, dah lapar, jiwa kita, rohani kita dah hening. Pakai itu untuk sembahyang malam menghadap Allah. Jangan batalkan itu, jangan luputkan itu dengan buka yang banyak. Sayugianya yang nama buka kurang daripada biasa. Kurang tau, not say more, you know. Kurang daripada biasa. If cannot kurang, not more. If cannot kurang, not more. Cuba kurangkan this year. Sama-sama ya. Jadi tak sia-sia kita punya jumpa pagi ni ya. Kita put effort ya. Kita try to make a change. This year Ramadan, tolong, khususnya kaum bapa, satu lauk cukup. Satu lauk ya. Try ya this year Ramadan ya. Jadi kalau biasa kita cedok nasi 3 sendok, ini buka cedok 3 sendok juga. Kurangkan 1 sudu saja, dapatlah kurang. Dan 1 lauk sahaja. Ni hari nasi putih sambal tumis telur, cukup. Besok nasi putih kangkung masak lemak, cukup. Try ya. Jadi tak sibuk ke pasar, ke dapur, ke pasar. Try. Dan sikit, cuba. Pasal kita nakkan manfaat. Kita puasa ni macam fakir miskin ya. Tak makan, tak minum, dahaga. Buka tak macam fakir miskin. Kan kita dah bilang tadi, yang the fourth one apa? Segala nikmat yang diharuskan, biar sedikit. Termasuk makan ini. Biar sedikit. Kalau kau nak more kerohanian, more pahala, more fadilat puasa, segala kenikmatan yang tidak haram, biar sedikit. Termasuk makan tu buka puasanya. Sedikit ya. Sedikit. Jadi jangan lebih-lebih ya. Paling banyaklah nasi 1 lauk, 1 buah. Besok nasi 1 lauk, 1 agar-agar. Cukup. Begitu ya. Not more. Simple. How simple, how easy, how fast, then how rohani. Try. Will be different. Try. Dan makannya kurang. Puasa buka hanya untuk dapat, dia dah mau sedih. Alamak, aku ingat puasa nak makan muka martabak. Buka itu. Ustaz pula gini. Alamak. Tak mau begitu. Dah tiap-tiap tahun begitu. Jangan dah. Tahun ini kita try. Try puasa yang seumpama itu. Nanti you sembahyang tarawih, you rasa Allah. Sembahyangnya sama. Sama surau yang sama. Imam yang sama. Ketika Maliki Yaumiddin, air mata you boleh bayar tu. Kata Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, boleh teringat mahsyar. Ketika At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatu Tayyibatul, boleh teringat hisab. Ketika apa, wajah tu wajah, you boleh teringat sirat. Boleh teringat macam-macam panggilan-panggilan rohani. Try to achieve that. Jadi tak sia-sia kita punya puasa. Tambahan pula kita dah makin tua, tambahan pula zaman dah akhir. Mudah-mudahan this year kita try to perform that kind of puasa. Ingat ya, Nabi bilang ya, kam min saimin laisa lahu min siyami wal ilal ju' wal atash. Pada ramai orang puasa tak hasil puasa kecuali lapar dan haga. Jangan sampai all this while puasa kita begitu ya. If this year you put effort dengan harapan, ya Allah, aku cuba nak memperbaiki puasa aku tahun ini ya Allah. Mudah-mudahan menjadi penebus bagi kesilapan puasa aku yang tahun-tahun lepas ya Allah. Mudah-mudahan kita harap begitu ya. Baik. Jadi puasanya, bukanya, makannya sikit dan sikit. Sebut tentang buka, tolong jaga ya. Apa kita makan, di mana kita makan, dengan siapa kita makan. Apa kita makan, biar sehalal mungkin. Jangan bawa balik benda yang haram ya. Tak bulan puasa pun tak boleh ya. Kerja curi tulang, duit rasuah. Kerja office masuk pukul 8 to 5. Datang exactly pukul 8, balik pukul 5. Betul? Masuk pukul 8, linggang, pukul 8 suku baru buka file. Balik pukul 5, 4:45 dah betulkan jambul, dah pergi toilet semua. Curi tulang 10 minutes. Lunchtime 1 hour, keluar 10 minutes saja, balik. One day at least half an hour you curi tulang. Haram.
haram ya. Semua itu. Jangan semua tu. Dan yang lain-lain pun jagalah, jangan sampai bawa balik benda haram, apalagi bulan puasa ya. Puasa pastikan yang sehalal mungkin, dan tak dapat dipastikan sehalal mungkin kecuali you masak sendiri kat rumah. Kalau kita bilang satu lauk cukup. Satu lauk cukup ya. Try to avoid buying outside food. Unless really need, be very selective. Jangan kau tengok selera je kau beli. Kau tengok yang jual tu macam mana. Nampak dia, ini bukan kita yang suruh cakap. Rasulullah bilang jangan makan kecuali makanan orang bertakwa, dan jangan makan makanan kau kecuali orang bertakwa, khususnya Ramadan. Siang hari tak makan tak apa, suddenly kita makan terus jadi darah daging ya. Terus kita mesti be selektif. Tengok abang ni macam mana, tengok kedai ni macam mana, tengok macam mana. Jadi seberapa daya semua home cooked food. Semua masak sendiri. Yang setiap ingredient dia kita boleh pertanggungjawabkan depan Allah Rabbul Alamin. Apa kau makan? Nasi, sambal, tumis, telur. Apa bahannya? Beras dan air ya Allah. Apa bahannya? Bawang besar, bawang putih, belacan, air asam, garam, gula, dah kan? Telur. Boleh jawab tak? Telurnya macam mana? Aku bilas sendiri ya Allah. So, bawangnya macam mana, ada akar-akarnya, aku bilas ya Allah. Tapi kalau beli luar, kita boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Paling tidak, kenapa kau beli luar? Pasal aku tengok orangnya saleh ya Allah. Paling tidak lah. Pasal aku selera tengok burger dia ya Allah. Kau jawablah. Begitu ya. Begitu ya. Jadi the best is masak sendiri. Sebab tu kita bilang satu. Ini saya suka cadang. Saya suka cadang, saya suka sharekan. Tak apa. Saya punya resepi lah bulan puasa. Nak bulan puasa nanti saya dah siap 1 botol sambal lado, 1 botol sambal tumis. Sambal tumis kosong, tak ada ikan bilis, tak ada apa. 1 botol sambal hijau. Ni hari nasi goreng telur sambal tumis. Cukup. Senang, easy. Besok nasi goreng ayam sambal lado. Cukup. Dah lah. Kali-kali nanti masak kuah lemak, dia tak payah makan yang ini pulaknya. Kadang-kadang orang hantar nasi lauk. Begitu dah. How simple, how easy. Tak kurus pun. Begitu ya. Jadi how easy. Try lah. Jadi apa semua tu, dari sekarang ada fridge semua. Jadi tak nak spend time kat dapur bulan puasa. Tak mau. Baca Quran, nak etikaf, nak apa semua ya. Baik. Makan, pastikan yang halal belaka. Di mana kita berbuka? Paling afdal di mana? Di rumah sendiri. Kerana tidak kita campur gaul kecuali anak isteri kita, mahram kita. Dan di rumah setiap yang kita makan, walau sikit walau banyak, semua kita punya halal. Dan di rumah yang masak ialah isteri kita. Jadi semuanya kita boleh dipertanggungjawabkan di rumah. Tak boleh di rumah sendiri, maka di rumah Allah, di masjid. Tapi di masjid pun a bit difficult. Tapi kita haraplah. Tapi masjid alhamdulillah ada JK, ada Nazir. Mereka bertanggungjawab. Mereka bertanggungjawab. Kalau dulu saya jaga masjid Makam Habib Noor, kita kasih orang makan buka puasa kat tengah-tengah bandar. Kita bilang orang-orang office ni jangan buka kat food court, datang masjid seadanya. Kita order catering. Kasih orang makan. Tapi catering ni masa nak ambil tender dia tu, bukan tengok harga paling rendah tau. Nanti kita when we invite them to come, bukan hanya food tasting tau. Food tasting. Tapi kita akan interview cara food punya preparation. Ini ikan kembung. Kita contohkan dia. Cuba tunjukkan saya macam mana awak siang. Clear, aku ambil. Tak clear, aku tak ambil. Ini telur, macam mana awak siang. Begitu. Ini sayur-sayur, kangkung. Ada akar-akar dia, ada tanah dia, ada baja dia. Macam mana awak bilas? Kita nak tengok. Kalau ini saya punya staff bikin. Okey, mesti kena tahu. Okey, mesti tanggungjawab. Tak clear, kita tak ambil awak. Sebab tanggungjawab ini bulan puasa. Jadi kalau buka masjid, alhamdulillah ada AJK, ada Nazir, mereka tanggungjawab. Itu pun, tapi kalau buka masjid tak boleh macam di rumah. Tak boleh minta tambah walau sikit. Bang, tambah sikit boleh bang? Boleh. Tak boleh. Sebab nanti last person kurang 1 sendok, kau dah ambil hak dia. Begitu ya. Kena cermat dia bulan puasa. Di mana kita buka, dengan siapa kita buka. Jangan buka di food court, jangan buka di restoran walau 15 bintang sekalipun. Ibu besok jangan masak, ayah ajak buka hotel sekian. Sorry, hari raya boleh, bulan puasa jangan ya.
Waktu buka bukan hanya untuk makan isi perut ya, minta maaf ya. Waktu buka tu waktu big anugerah from Allah Ta'ala. Yang sepanjang hari kalau kita puasa, kita dapat pahala puasa kan besar. Bila tu, ketika kau buka tu bermakna puasa kau dah complete lah. Nama kau tercatat sebagai orang yang puasa. Ketika buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kau jamah apa-apa, kau doa, tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan waktu buka, semuanya kembali menjadi halal. Dan ketika waktu buka, Nabi mengatakan bagi orang yang berbuka, orang berpuasa, dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira berbuka tu rahmat Allah Ta'ala tau. Dan kau berada di tempat-tempat tepi-tepi jalan, situ ada orang lelaki perempuan campur gaul, orang berebang rambut dengan muzik berkumandang, tak sayugianya. Tak sayugianya. Cermat buka puasa. This year upgrade sedikit. Upgrade sedikit ya, begitu ya. Itu perkara-perkara hubung kait dengan buka puasa. Baik. Ini semua perkara kita masih bincang yang mesti ada ilmu puasa. Tak boleh ada, tolong buka kitab penawar bagi hati, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Kau puasa, malaikat kanan tulis tau. Mata kau tengok TV tu kan ada orang perempuan laki-laki bergaul, bercampur. Dia nak rancangan TV beyond our control. Kita tak boleh nak atur, nak tutup pun tak boleh. What is within our control? Mata kita, telinga kita, itu kita punya kontrol. Jaga mata. Jangan pandang mata. Itu pantang larang puasa. Wala yarfuth wala yafsuq wala yajhal, kata Rasulullah. Jangan buat fasik. Fasik tu segala dosa. Mata, telinga. Bulan puasa sambil siang ikan dengan lagu kumandang, itu kan ada suara biduan wanita, kata laki-laki lah. Wanita pun ada suara biduan, mak jais, mak daud kilau, semua kan orang laki-laki. Alat muzik, pantun kasih, mari menari, mari berdansa. Kau puasa dengan itu ya? Mau ya? Tengok TV apa semua tu, jangan. Jangan sibuk tanya. Habis ustaz tengok TV, habis ada, kalau ada kuliah, ada ceramah, ada rancangan masak-masak. Kalau ada yang haram, jatuh kepada yang tak boleh ada. Kalau tak ada yang haram, jatuh kepada yang leisure. Begitu ya. Jangan. Itu kira-kira sia-sia. Elakkan baca Quran begitu saja ya. Jadi jaga mata, jaga mulut. Dua orang perempuan puasa. Lapar sangat. Minta izin Rasulullah, boleh tak dia nak buka puasa? Rasulullah atau Sayyidina Bilal suruh dia muntah. Muntah, keluar darah, daging berketul-ketul. Nabi bilang dia masuk puasa dengan halal, dia buka puasa dengan haram, mengumpat orang. Hadis Nabi lain sebut, orang kalau puasa dia tak jaga mulutnya daripada cakap kotor dan terus melakukannya, Allah tak ada hajat untuk dia lapar dan dahaga. Istilahnya kau makanlah puasa kau, tak ada apa-apa. Jaga mata. Bulan puasa, ada orang tahu bulan puasa dia dah standby Hindustan sebegini CD dia. Satu hari buka satu, lama-lama punya semua dia keluarkan balik. Lepas sembahyang Zuhur dia tengok Hindustan. Kan lama kan 2-3 jam kan. Nanti dah habis asar, bangun tinggal nak masak, dah dekat buka. To kill the time. Kill the time. Astagfirullah. Jangan begitu ya. Jaga mata, jaga mulut ya. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga ya. Kita katakan tadi, sehinggakan dosa-dosa yang tak berdosa pun elakkan dalam bulan puasa ya. Takut cedera bulan puasa. Jaga semua. Pergaulan semua tu wala yarfuth tu anything yang suami isteri pun. Bukan setakat bersatu saja tau. Dia macam haji tau. Gurau-gurau senda yang tak sepatutnya pun tak boleh tau dalam bulan puasa. Awak tengok isteri macam tengok lemari, dia tengok awak macam tengok peti ais. Sudah. Apa khabar? Apa khabar Cik Nah? Baik. Cik Samad baik? Baik. Dah suka. Cik Nah jangan. Dalam bulan puasa jangan. Tak boleh dalam puasa siang hari, tak mau itu macam. Isteri kita sendiri tau. Isteri orang kau tengok dalam gambar berlakon-lakon, tak bagus. Ya, macam ya. Jadi kita bilang yang tak boleh ada segala maksiat. Segala maksiat tak boleh ada dalam bulan puasa. Teringin sekarang lah dalam bulan Rajab Syaban. Sekarang kau tengok puas-puas. First day Ramadan kau matikan itu macam stres. Sebab tu bulan puasa banyak orang gaduh. Pasal macam orang pergi haji. Orang pergi haji dia tak jaga betul-betul sampai kat Mekah, stres, gaduh dengan roommate, gaduh dengan syekh, gaduh dengan pegawai. Pasal dia stres, dia tak biasa dengan suasana gitu. Biasakan dari sekarang ini. Biasakan dari sekarang begini ya. Ini semua biar tak luput, biar kau nanti akhirat tak rugi pahala. Biar dalam kubur dapat teman, puasa kita menemani kita. Biar tak hanya lapar dahaga. Semuanya manfaat, bukan ustaz ni keras, bukan keras tak keras. Semuanya manfaatnya bagi diri kita.
Kau dengar, kau dapat untung. Kau tak dengar, kau punya pasal. Tetapi kau sia-sia nanti. Dan puasa tetap puasa juga, tapi tak ada pahala, rugi. Ya. Jangan segala kebiasaan kita yang silam-silam semua stop. Mesti ada ilmu puasa. Kita dah sikit bincang tadi. Tak boleh ada dosa. Biar banyak amal saleh, sembahyang sunat, baca Quran, iktikaf di masjid, sedekah semuanya ya. Orang perempuan kalau masak nak sedekah kena minta izin suami. Lepas tu suami sunat kasih belanja ekstra pada isteri. Dan bilang awak nak masak mi goreng ke apa, lebih kasihlah jiran, saya kasih dia. Kalau tanpa masa suami tak boleh kasih, haram. Tu nafkah daripada suami, awak kasih jiran. Pula suami awak jenis pelokek. Masak mi goreng dengan udang dengan apa, nak kasih kat nap sebelah. Dia tengok hari ni paling tidak ni kalau beli ini paling tidak RM7 tak dapat ni. Dengan udang ni paling tidak RM13 ni. Umpamanya ya. Awak pula yang tak tahu itu. Jangan. Tak baik. Dengan bulan puasa begitu. Kasih. Bagi orang buka puasa. Jangan lupa beri orang buka puasa. Beri orang buka puasa macam mana beri orang buka puasa? Siapa bagi orang buka puasa walau seteguk air? Bagi orang buka puasa dengan wang yang halal rida, yang halal dengan ikhlas, nanti pada malam Lailatul Qadar kan malaikat turun ucap salam, Jibril pun turun, yang ada ucap salam, yang ada jabat. Siapa yang bagi orang buka puasa gini, dia akan dijabat oleh Jibril. Siapa dijabat oleh Jibril pada malam Lailatul Qadar, air mata dia bercucuran, tak ada dosa dah diampun oleh Allah. Bagi orang buka puasa. Bagi orang buka puasa walau banyak sikit. Yang ada ulama tanya, adakah buka puasa tu yang apa, tamar ataupun yang mengenyangkan? Baiknya full meal. Lepas tu jemput orang buka puasa ya. Sebab itu ambil semua. Yang tamar pun ada, bagi sana bagi sini tamar pun ada. Masak mi, bubur, semangkuk-semangkuk kasih pun ada. Panggil orang datang rumah kita pun ada. Masuk dalam tabung masjid dana buka puasa pun ada. Jadi kita nak dapat yang sebanyak yang mungkin ya. Yang eloknya kita panggil orang datang rumah buka. Sebab kalau datang rumah kita buka, sebab itu kalau orang panggil kita buka puasa, jangan bawa makanan. Kau dah ganggu pahala dia. Dia nak pahala. Kau orang jemput buka puasa datang bawa puding, bawa apa? Jangan. Datang nak bawa boleh benda yang tak boleh buka. Bawa apa? Sirap, dia boleh buka lain hari. Nak bawa apa? Bawa hadiah kain batik ke? Dia boleh selendang ke apa? Yang tak bukan untuk makan punya ya. Sebab dia nak akan pahala. Sebab kalau orang datang buka rumah kita, air kita dia minum, tamar kita dia makan, nasi kita semua on us kan. Kita dapat full. Walau satu orang. Panggil orang buka puasa datang rumah ya. Begitu kasih orang buka puasa. Jadi pahalanya sangat besar. Jangan tak kasih, jangan keluar dari rumah ya. Jadi bulan puasa tu semua tu perkara-perkara yang bagus. Baca Quran jangan lupa. Ini saya suka suggest. Bagi siapa yang sudah mahir baca Quran, di siang Ramadan tolong upgrade. Baca dalam sembahyang. Kau belilah stand. Kan ada stand yang macam, sekarang kan ada stand yang macam orang main muzik punya tu stand tu kan. Kau diri. Ambil. Dah siap. Jangan tengah sembahyang juga kau buka kat flip-flip. Dah siap muka surat apa, taruh klip. Baca dalam sembahyang. Baca kalam Allah depan Allah. Bulannya pula bulan Ramadan, lain kesannya. Nombor satu tak ngantuk, nombor dua lain kesannya. Satu rakaat satu muka, satu rakaat satu muka. 20 muka, satu juz. Qabliyah Ba'diyah 10 rakaat. Duha 8 rakaat. Tambahlah itu dari ini sikit, boleh. Tak berat tak? Sebab itu kita bilang kurangkan masak, kurangkan tumis, kurangkan pergi pasar, kurangkan benda yang bukan-bukan semuanya tu. Jadi you got time for all this. Cuba this year upgrade. That's why kita bilang we have free time for that. Kau tidak baca juga tak? Kan baca juga kan? Kan kau tidak baca juga, tapi ni baca dalam sembahyang. Baca luar sembahyang tanpa wuduk sekarang ini. 1 huruf 10 markah. Baca di luar sembahyang berserta wuduk 1 huruf 25. Baca dalam sembahyang 1 huruf 100. Tambahan pula you bicara dengan Allah. Kalau you tak kuat, you duduk sembahyang duduk 1 huruf 50. Baca dalam Ramadan. Sebab itu diorang boleh can score so much dalam Ramadan.
because they really put aside yang the unnecessary. Dia betul-betul concentrate untuk ini. Try di sini, orang boleh pergi belanja beribu-ribu untuk umrah Ramadan. Ramadan Hadramut. Kita di sini pun boleh peroleh dalam rumah kita sendiri. Kita tak pergi jauh, kita tak ada peluang untuk pergi jauh-jauh bulan puasa ini. Di rumah kita sendiri, manfaatkan apa yang kamu ada. Manfaatkan bulan ini, manfaatkan bacaan ini. Manfaatkan kesediaan daripada Tuhanmu. Bulan puasa, segala amal fardu kali 70. Kaum ibu nak sembahyang, jangan sudah tengok pukul 2, pukul 3 baru sembahyang zuhur. Bulan puasa lain, dah pukul 11 dah tengok, dah dekat bersih-bersihkan dapur apa semua. Lepas tu jangan masak banyak-banyak. Dah pukul zuhur, pukul 1 suku, pukul 1 dah ambil sembahyang, dah pakai telkong, dah wirid, dah tunggu. Bang aja sembahyang qabliyah. Kalau ada jemaah, sembahyang jemaah dengan suami, tak ada suami, dengan anak perempuan, tak ada, walau sembahyang seorang sekalipun. Sembahyang awal waktu semua begitu. Dengan doa, dengan apa, cukup semua begitu sembahyang. Kali 70 yang cemerlang. Jangan begitu. Kalau kita bilang sembahyang zuhur pukul 3.30. Pakai baju lengan pendek, pakai songkok penyek, pakai capal kemik. Kali 70 juga. 70 yang pendek, yang kemik, yang penyek. Apa yang kau buat itu digandakan 70. Apa yang kau buat bagus, kan di 70 bagus. Sembarangan, 70 yang sembarangan. Jadi bulan puasa, tip-top kan ibadat, polish up. Jadi tak sia-sia kita belajar agama, tak sia-sia. Jadi ada perubahan dalam hidup kita, ya. Itu yang kita bilang, biar banyak segala yang amal-amalan, biar sedikit segala kesedapan yang di dunia, yang berbentuk makan, pakai, dengar, pandang, semuanya itu yang tak haram punya. Yang tak haram, yang haram punya masuk dalam kategori tak boleh ada. Begitu, ya. Dalam sudut pakai, kawan laki-laki nak bulan puasa pergi kedai, sini kau shopping kat mana? Kalau ini Shah Alam bukan ya? Kalau Shah Alam orang pergi section 7. Betul ya? Kalau sini kadang pergi jalan mana, jalan Katilah, yang orang pergi jalan Masjid Keling ke apa, dekat sini. Boleh. Kalau nak bulan puasa, beli songkok baru, gamis baru. Jangan. Orang puasa ni macam fakir miskin, macam zuhud. Puasa ni macam haji, afdal yang kusut dan berdebu. Pakai minyak wangi siang hari pun makro. Biar bersederhana macam fakir miskin. Orang perempuan nak bulan puasa beli telkong Siti Marpu'ah. Jangan, apa yang ada pakai, apa yang ada. Dia bukan untuk glamour-glamour, ya. Pakai yang sederhana. Bulan puasa tu pakai yang sederhana. Kalau baju kita dalam lemari tu, jangan ambil yang kelas-kelas. Baju dalam lemari tu ambil yang terlebih lusuh. Kalau orang dulu tahan, dia bilang apa tau? Bulan puasa pakai yang sederhana, biar raya nampak bersegi. Bukan pasal nak berseginya, pasal nakkan rasa menghayati Ramadannya, menghayati zuhudnya. Makan pun tak boleh, minum pun tak boleh, baju bukan main punya kelas lagi. Tak mau. Betul. Pakaian pun sederhana, makan pun sederhana. Segala kita bilang yang dipandang, yang didengar, semua sederhana. Sebab itu kita bilang tadi, Imam Malik, Imam Jabatan Fatwa pun tutup. Imam Haddad bilang kalau bulan puasa, pada ulama kita, dia banyak mengurangkan adat-adat kerana dia konsentrasi pada ibadat. Adat apa? Apa adat ulama-ulama kita? Adat mereka bukan berdundang sayang, berpantun-pantun. Adat mereka itulah maulid, hadrah. Bulan puasa tak ada maulid tau. Tempat bahagia pun tak ada siang hari, makruh. Jadi bulan puasa maulid bukan bacaan pada siang. Bulan puasa 1 bulan tak ada baca maulid. Maulid kan selawat kan, pasal tukar dengan Quran, dengan tafsir, dengan tarawih, dengan qiyam, dengan siam, begitu ya. Tukar. Kalau sampai maulid pun tak baca, habis kau nak yang sedap-sedap yang lain, sampai begitu mereka bulan puasa tak ada tau, tak ada baca maulid. Sampai rindu, kita kan suka maulid kan, kita rindu. Lepas hari raya barulah ada maulid. Hari pertama malam baru ada sambutan baca bulan raya, baca maulid. Bulan puasa maulid pun tak ada. Begitu ya. Jabatan fatwa pun tutup semua itu. Jadi kita janganlah tak boleh renggang dengan kita punya hiburan, dengan kita punya itu. Orang-orang salih mereka dalam bulan puasa cukup jaga, cemerlang ibadat mereka. Satu lagi, last sekali kita nak sebut ni, tolong jaga malam hari raya. Nabi mengatakan, barang siapa menghidupkan kedua-dua malam hari raya, saya dihidupkan Allah Ta'ala hatinya pada hati orang-orang lain semua mati.
Jangan ya. Dah lah 15 Ramadan dah mula. 3 tung dah berapa tin? Cherry dah berapa banyak? Tepung naik sendiri berapa banyak? Allah dah mula bikin. Sayanglah ini Ramadan. Lebih kurang sudahlah. Beli sudahlah. Walaupun tak sedap. Sedap jugalah. Walaupun tidak muai. Tapi ibadat awak muai. Ya, beli sudahlah. Dan untuk persiapan hari raya, kita ajar pula orang perempuan ya. Siap awal-awal. Jangan lagi 3 hari nak akhir Ramadan baru pergi pasar beli bawang. Besok pergi pula barang basah pula beli. Dah the last day tu saat pagi sampai ke petang. Itu penghabisan Ramadan tau. Hujung-hujung Ramadan tau. Dari sekarang dah boleh. Tak payah cerita-cerita orang. Ni kita cakap dengan kita, jangan cerita orang. Dari sekarang kau dah beli apa rendang, bikin paste. Tumis garing-garing. Frozen, tak rosak tak? Tak rosak tak? Yang kau beli yang paste tu semua berapa bulan dah buat daripada kilang kan? Buat paste untuk apa, ayam, gulai apa semua. Semua paste. Dah dekat tinggal beli ayam, taruh ke santan, masak dah, sudah. Begitu. Jadi kita nak akhir Ramadan kita, malam hari raya. Barang siapa menghidupkan kedua-dua malam hari raya, nescaya Allah Ta'ala hidupkan hatinya dikala hati-hati orang lain mati. Zaman sekarang lah. Hitam orang bilang putih, putih orang bilang hitam. Salah orang betul, betul orang bilang salah. Tapi kalau hatinya hidup, dia tahu mana betul, mana salah. Cara menghidupkan malam hari raya ialah lebih jaga daripada tidur. Cara menghidupkan malam hari raya ialah isi dengan ibadat. Apa je ibadat? Malam hari raya mana begitu syaitan terlepas. Kita tahu awal Ramadan syaitan berbelenggu. Tentang dia syaitan terlepas kita jarang kita dengar. Malam hari raya dia keluar dengan meradang dan marah, temper. Bulan dah baik, bulan dah ampun dosa, bulan dah begini. Mereka mesyuarat tergempar malam hari raya. Macam mana nak tebus? Lepas itu kita tengok malam hari raya banyak orang lalai. Di bazar orang sampai begini-gini, rancangan TV, radio semua. Itu orang berpuasa begitu ya. Cara menyambut kemenangan begitu ya. Cara menyambut malam takbir begitu ya. Itu orang dah menang lawan hawa nafsu ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pada malam kemenangan dah jadi malam kegagalan. Na'udzubillah min dzalik ya. Malam hari raya boleh sambil masak rendang, boleh sambil gantung dangsir, sambil zikrullah, sambil takbir. Buka radio, ini apa, buka kaset ngaji, baca Quran. Begitu ya. Bukan malam-malam untuk hiburan ya. Ketika syaitan terlepas, engkau terdedah dengan ini semua, malam tu juga habis semuanya. Allah. Begitu. Jadi jaga semuanya itu ya. Jaga, cermat. Mudah-mudahan tahun demi tahun dapat peningkatan. Sekali rupanya tahun ini penghabisan. Alangkah untungnya tahun ni awak jaga betul-betul. Awak Kak Nah tu belum tua sangatnya, baru 47. Dan mereka, tapi tahun ni di Ramadan patutlah dia all out tau, betul-betul. Tak beli-beli luar, tak makan makan luar. Sembahyang, kita ajak bual-bual pun jarang. Rupanya dia meninggal 3 Syawal, dia meninggal. Allah untungnya arwah Kak Nah. Siapa Kak Nah sini? Nama Kak Nah. Allah, mudah-mudahan panjang umur lah ya. Umpamanya begitu ya. Kali rupanya kita di siang Ramadan last. Allah, alangkah beruntungnya kita kalau kita betul-betul dapat last Ramadan, tip-top punya Ramadan. Buat amalan seperti tengok pada penghabisannya ya. Mudah-mudahanlah setakat ini sajalah kita punya perkongsian ya dalam bulan Ramadan. Mesti ada, tak boleh ada. Biar banyak, biar sikit. Yang apa kita yang cakap punya sikit-sikit ni saja. Yang touch sikit dah. Balik semaklah lagi kitab. Semaklah lagi kitab. Tolong ingatkanlah kalau ada rezeki tahun depan, ada umur, kalau tak mati, kita bikin kuliah Ramadan. Daurah Ramadan. Daurah Ramadan, jadi kita dapat full yang kita bilang apa perlu belajar berkait Ramadan, kita dapat full syllabus insya-Allah ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Taala. Wallahu alam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf salah silap ya. Mudah-mudahan dapat kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Taala terima majlis kita ini dengan rahmat Allah Taala.